أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah surah An-Nur section 20 Shah Alam. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah sebentar tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersua kembali dalam rangka memperingati junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yang kita semua cintai. Masakan tidak, ya, kita dengan izin Allah Ta'ala, dengan kudrah iradah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan sebagai umat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu anugerah yang tiada tolok bandingnya selain daripada nikmat iman dan Islam yang kita kecapi. Nikmat kita sebagai umat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada satu orang, ada disebut kisah ni di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada satu orang yang terkenal dengan kejahatan dia. Makna kata, ya, ada orang terkenal kebaikan, akasnya ataupun keterbalikannya, ada orang terkenal dengan kejahatannya. Sehingga itulah kalau pepatah Melayu sebut, ya, manusia harimau mati meninggalkan belang, ya, manusia mati meninggalkan nama. Makna kata, ya, bila dia mati, orang yang jahat tadi terkenal dengan kejahatan dia, pakat orang suka, suka sangat. Nah, bergembiralah. Sebab tu kita minta jauhlah daripada Allah, ya, kematian yang mana orang jadi suka pula.
Kematian yang menjadi suka pula. Namun ada kisah di sebalik, ataupun kita sebut tauladan di sebalik. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu dikatakan manusia ni walaupun ada banyak kebaikannya, masalah mungkin ada sedikit kesalahan ataupun keburukan, ataupun kejahatan seseorang itu yang keterlaluan banyak sekali. Namun mungkin ada satu sisi kebaikan yang dia buat. Yang maksum cuma baginda para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tu secara ijma', sebelum, ketika dan semasa dilantik menjadi rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berdosa. Baik. Lelaki tadi tu bila dia mati, orang-orang kampung ataupun orang-orang tempat dia tinggal tu sonok, bahkan dibiarkan begitu saja, tak ada siapa pun nak uruskan mayatnya. Allahu Akbar. Jadi pada zaman tersebut diwahyukan kepada Sayyidi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, untuk cari sekian orang, sekian pemuda di suatu kampung, solatkannya, uruskan jenazah dia dan solatkannya. Subhanallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam pergilah cari kepada orang tersebut, sekian-sekian cirinya, description dan sebagainya. Maka orang kampung kata, yang mati ni si Fulan bin Fulan, orangnya banyak melakukan kejahatan, kami pun tak heran bila dia mati. Tapi Nabi Musa tetap pergi untuk cari, dan mayat dia macam tu saja, diambil, diuruskan semuanya, jenazahnya, kemudian disolatkan. Kemudian orang-orang Bani Israel ni memang adalah bila kalau kita tengok nabi itu nak buat sesuatu, kita ikutlah, kita ikutlah. Tapi dia tidak, dia dah tengok, baru dia nak tanya. Jadi subhanallah, antara apa hikmah daripada kisah tersebut, diuruskan oleh Nabi sendiri. Jenazah tersebut disebutkan pada ketika hayat orang tu, walaupun dia ada buat kejahatan, memang tak nafi. Namun apabila dia membuka lembaran kitab Taurat, dia melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ismuhu Ahmad. Dalam kitab-kitab terdahulu disebut nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Dia tengok nama Nabi, dia junjung nama tersebut, dia junjung, dan kemudian dia ciumnya. Masya-Allah, tabarakallah. Dia letak, masya-Allah, tabarakallah. Jadi yang itu, antara lain, subhanallah, umat terdahulu, bukan umat Nabi Muhammad SAW, mendapat keistimewaan yang seumpama. Yang itu yang kita nak dan kita berharap, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang memang lahir sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW itu, umat akhirul zaman. Sebab tu kalau orang tanya kepada kita, bila tanda kiamat tu mula-mula akan berlaku, tanda pertama, dia bukan maksudnya tanda pertama tu maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tunggu tanda besar ke, tanda sederhana ke, tanda kecil ke, Jadi sebab kalau kita tengok dalam kitab ataupun perbahasan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, dalam kitab beliau, dia ada 3 tanda. Tanda kecil, tanda sederhana, dan juga tanda besar. Jadi kalau soalan ditanya, apakah tanda yang mula-mula sekali, kiamat itu pasti berlaku, maknanya orang kata countdown itu pasti berlaku. Bermula bila? Bermula kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, dalam syarah kepada kitab Sulamut Taufiq,
di dalam namanya kitab Mirqatus Su'ud li Tasdiq dia sebut. Yang itu kita kena faham juga dia punya timeline dia. Timeline di antara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit hinggalah baginda Nabi SAW diutuskan. Ulama berbeza pendapat antara 5 ke 800 ke 900 tahun. Itu tanda waktu dia. Waktu yang mana ulama menyebutkan itu dinamakan zaman Ahlul Fatrah. Ya, zaman yang tak diutuskan seorang nabi maupun rasul sekalipun. Dalil daripada Al-Quran dan hadis cukup jelas, ya, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan diutuskan rasul bagi kaum tersebut. Ya. Jadi antara waktu tersebut dinamakan zaman Ahlul Fatrah. Dan kemudian baginda Nabi dilahirkan dan kemudian diutuskan sallallahu alaihi wasallam bermula yang dinamakan sebagai waktu yang begitu mulia dan juga berkat, zaman yang begitu mulia dan begitu berkat. Kelahiran baginda Nabi, kehidupan baginda Nabi, kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sudut kelahiran ataupun dari sudut waktu baginda Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam adalah waktu yang mana kalau kita lihat dan kita tengok, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmahnya di mana antara lain waktu ataupun masa ataupun hari ataupun bulan tersebut yang sebelum ini tidak pernah ataupun tidaklah bulan tersebut ataupun hari tersebut. Bulan apa? Rabiul Awal. Hari apa? Yaumul Itsnin. Merupakan bulan dan hari yang bukan terkenal ataupun di kalangan orang Arab itu sendiri. Tetapi hikmahnya apabila baginda Nabi SAW dilahirkan, bulan tersebut menjadi mulia. Rabiul Awal, hari tersebut menjadi mulia, hari Isnin. Lantaran kenapa? Ulama sebut hikmah dia. Kenapa tak pada bulan Ramadan? Kenapa tak pada hari Jumaat? Kenapa tak pada bulan-bulan haram, Ashharul Hurum? Sebabnya adalah, ya, kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi, tak ada kait dengan hak-hak lain. Jadi berkat baginda Nabi SAW, hari itu jadi mulia. Berkat bulan yang dilahirkan, bulan itu jadi mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu antara lain yang ulama buat satu hikmah ataupun perkara yang kita nak ambil pengajaran. Masya Allah, tabarakallah. Antara lain juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ujian yang menimpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama sebutkan, ya, kenapa nabi-nabi yang digelar ulul azmi itu yang menanggung ujian yang begitu berat dan sabar menghadapinya. Lima iaitu siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedari daripada baginda sebelum lahir lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Baginda Nabi telah diuji dengan kehilangan bapa Nabi SAW, Abdullah, sebelum dilahirkan. Dan ketika sebelum nak dilahirkan, ya, lebih kurang 50 hingga 55 malam disebut oleh ulama tarikh, ulama sejarah, bahawa Makkah hendak diserang oleh Abrahah. Subhanallah. Jadi kisah yang panjang yang kalau kita baca dalam kitab sirah, ya, setelah pertemuan Abdul Muttalib dengan Abrahah, maka Abrahah kata beginilah, ya, aku tak nak bunuh orang Makkah, aku nak menghancurkan Kaabah saja. Jadi Abdul Muttalib dengan tegas, ya, ketika itu dirampas, ya, unta-unta Abdul Muttalib, hanya yang diminta untanya saja. Jadi Abraham merasa pelik, hai, kau minta unta saja, kan? Kau tak takut ke nak Kaabah ni akan dihancurkan? Kami akan hancurkan.
tentera yang ada tu ramai, ramai. Disebutkan angkatan tenteranya ramai, dibawa tentera gajah lagi, puluhan gajah yang besar-besar. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdul Muttalib mengatakan, unta-unta itu milik aku, tetapi Kaabah itu milik ada tuannya. Yang ni Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat lagi satu dalam sejarah. Tidak pernah ada riwayat Abdul Muttalib, Abdullah, Siti Aminah, bahkan Abu Talib, mereka ni menyembah berhala sama sekali. Tidak pernah. Ni kena faham. Itu antara lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sekembalinya, Abdul Muttalib mengarahkan seluruh penduduk Mekah untuk evacuate Mekah. Duduk menyelamatkan diri di lereng-lereng bukit, di tebing-tebing bukit di sekitar Makkah, bukan di Makkah. Maka semua evacuate ataupun semuanya keluar daripada Makkah. Yang tak keluar siapa ingat? Tadi saya sebut nama dah tadi. Semuanya keluar daripada Makkah kecuali ibunda Nabi SAW. Mak Nabi SAW tak keluar daripada Makkah. Lantaran apa? Diri Siti Aminah itu sedang syarat mengandung dan beliau nak melahirkan anaknya di tempat yang mulia, di sisi tempat yang mulia. Tak mahu lahir kat tempat-tempat. Jadi selain daripada kita biasa dengar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Makkah dan penduduknya lantaran Kaabah, betul tak? Kemuliaan Kaabah. Satu yang mungkin kita biasa dengar, ataupun mungkin kita jarang dengar, atau mungkin kita tak pernah dengar, iaitu hikmah dia, tentera Abrahah itu sendiri, apa dia? Dihancurkan oleh Allah Ta'ala lantaran apa? Lantaran adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikandung oleh Siti Aminah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab dia punya jarak tak lama tau, antara 50 ke 50 hari daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa tersebut tahun yang sama. Sebab tu dikenali tahun tersebut dengan tahun gajah. Tahun gajah yang kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Subhanallah. Itu antara lain hikmah dia. Selain daripada biasa yang kita dengar, ulama buat ambil kupas daripada peristiwa tersebut. Yang nak menghancurkan Kaabah itu akhirnya dia yang hancur. Siapa yang hancur? Dia yang hancur. Burung ababil itu dalam kitab tafsir dia sebut batu dari kerikil dari api neraka itu, satu diletak pada paruhnya dan dua diletak pada kuku kan, cengkaman kuku. Bila dilepaskan saja kena kepada mereka ni, hancur lebu. Disebutkan dalam tafsir syarah kepada perihal surah tersebut, apabila kena saja tembus topi besi, topi orang perang kan pakai topi besi, tembus topi besi, tembus kepala, tembus sampai ke bawah. Dan Allah nak tunjukkan ada yang selamat maksudnya tak mati di tempat kejadian itu, ada yang sampai ke Mekah, yang tu tahu ketahuan bagaimana apa yang berlaku. Dan si Abrahah itu sendiri Allah Ta'ala nak hinakan dia dalam keadaan yang tubuhnya hancur, tubuhnya hancur sampai saja di tempat dia di San'a, iaitu di Yaman, di San'a. Sampai dia saja tubuh badan dah berlubang-lubang nak hancur, hingga apa dia sampai dekat tempat dia San'a tu terkeluar jantung dia pun hancur. Allahu Akbar. Lantaran kerana bukan saja apa kemuliaan Kaabah tu, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu pada ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kisah peristiwa baginda Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Mulanya setelah 2 tahun dipulangkan kembali, namun disebabkan ibundanya mengatakan untuk duduk lama lagi untuk dapat suasana yang baik, dalam keadaan
dan juga keadaan yang baik, suasana yang baik, persekitarannya tak bercampur berbanding dengan kota Makkah pada ketika itu. Apa yang nak diberitahu dalam perihal ini iaitu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan perasan dalam kitab-kitab sirah, peristiwa itu berlaku di siang hari, di tengah-tengah hari. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia sebenarnya? Orang kata kalau dalam bahasa orang putih, broad daylight lah. Memang betul-betul terang. Dan peristiwa tersebut nampak ataupun ketika baginda Nabi SAW dibawa oleh beberapa lelaki, iaitu malaikat, dibawa oleh malaikat tersebut yang berupa beberapa orang lelaki, dilihat oleh siapa? Dilihat oleh sahabat rakan-rakan sebaya Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Makna peristiwa itu apa? Peristiwa itu benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku, kata ulama nak bagi tahu, sebab itu kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin tuan-tuan rojok berkenaan dengan apakah air yang paling mulia. Air yang paling mulia apa airnya? Iaitu air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Dibahas oleh ulama kerana air tersebutlah yang digunakan, diletakkan dalam bejana emas, yang digunakan untuk mencuci hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahas cara tu. Bahkan ianya lebih apa? Lebih mulia daripada air telaga Kautsar disebut. Yang mana air telaga Kautsar itu air yang daripada sumber sungai Al-Kautsar daripada syurga. Subhanallah. Ulama bahas lagi, ada tak air yang lebih mulia daripada air Zam-Zam sekiranya dia lebih mulia? Maka ulama bahas, iaitu air yang keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa. Air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa, itulah air yang terlebih mulia daripada air Zam-Zam. Kerana dia ada dua kemuliaan. Dia ada mukjizat Nabi satu sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang keluar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah yang mulia. Masya-Allah, tabarakallah, tu disebutkan. Antara ujian yang baginda Nabi SAW terima sebelum Nabi SAW dijemput oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah baginda Nabi SAW kehilangan dua orang yang paling Nabi kasihi. Selain daripada kita sebutkan tadi, ayahandanya, kemudian ibundanya, kemudian atuknya, baginda Nabi SAW kehilangan dua insan yang dikasihi ini, iaitu bapa saudaranya, Abu Talib, dan juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa itu lepas Abu Talib meninggal, 3 ke 5 hari kemudian Siti Khadijah pula meninggal. Jadi tak jauh, tak sampai seminggu kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum itu Abu Talib. Masa itulah disebutkan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Kita pun sedia maklum yang kita sebutkan tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, digembirakan oleh Allah, diangkatkan darajatnya untuk dapat menemu Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi Isra' tu berjalan pada waktu malam, Mi'raj tu naik hingga ke Sidratul Muntaha. Baik, kita nak perihalkan tentang hikmah. Antara lain ulama menyebutkan, antara hikmah kewafatan Siti Khadijah, yang menjadi tulang belakang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abu Talib, kerana ini saya petik daripada kitab Nurul Zulam syarah kepada Aqidatul Awam. Jadi semua yang kita petik ada sandaran-sandaran kitab. Hikmahnya adalah tidak boleh ada sesiapa yang mengatakan bahawasanya perjuangan baginda Nabi SAW ni inilah. Jadi kalau nanti bila Fathul Mekah dia kata ni kerana Abu Talib lah, kerana Siti Khadijah lah. Tidak, kerana kejayaan yang Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad SAW tu adalah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa apa kita sebut
tidak memperingati jasa mereka, tetapi Allah nak bagikan kemuliaan itu pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sama macam tadi kita sebutkan tentang hari dan juga bulan. Tak ada dia mana kaitan tersebut, ya. Allah muliakan baginda Nabi lantaran Allah muliakan bulan dan hari itu lantaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti bila peristiwa Fathul Mekah, maka tak boleh ada orang kata ni kerana ni lah, kerana ni, tidak. Jadi Nabi SAW dibantu langsung oleh Allah. Sama macam kalau kita tengok Nabi SAW itu ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Tak boleh ada orang yang boleh dakwa kata Nabi Muhammad SAW sebelum ni pernah belajar kitab-kitab terdahulu, pernah mengaji dengan siapa-siapa, menulis daripada mana-mana. Tidak, kerana Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Sama juga dalam peristiwa penerimaan wahyu yang pertama. Perasan tak bila Nabi SAW disuruh oleh Jibril untuk Iqra, bacalah, kan? Kemudian Nabi kata, aku tidak tahu membaca. Apa yang Sayyidina Jibril lakukan? Sayyidina Jibril AS peluk baginda Nabi SAW. Peluk 1 kali, 2 kali, kemudian peluk yang erat 3 kali. Ulama menyebutkan apa hikmah tadi, pelukan tadi itu, iaitu apa dia? Nak bagi tahu kepada baginda Nabi SAW bahawasanya itu perkara yang benar, bukannya mimpi, ya, bukannya khayalan dan sebagainya. Memang benar-benar berlaku. Hikmahnya juga banyak hikmah, ya. Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi isteri baginda Nabi SAW. Kalau ikut jarak 15 tahun beza, 25 dengan 40. Apa antara hikmahnya? Sejak daripada usia 20 tahun lagi beza, 40 dengan 20, betul tak? Masa 40 dengan 20, masa usia Siti Khadijah 20 tahun lagi, telah Siti Khadijah ni belajar kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab terdahulu dengan sepupunya Waraqah ibnu Naufal. Dan daripada tersebutlah Siti Khadijah radhiyallahu anha dah tahu kata Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Dah tahu ciri dah. Cuma jumpa tak jumpa je, bang. Faham, belum jumpa, belum bertemu lagi, ya? Belum terzahir lagi, ya? Belum terzahir lagi. Sama macam kisah pendeta Buhaira. Pendeta Buhaira dah tahu Nabi SAW tu Nabi. Masa delegasi ataupun rombongan Abu Talib datang nak berniaga di Syam, sebelum sampai ke Syam itu, ya, dah tahu dah Nabi SAW itu Nabi. Tu antara lain tanda-tandanya yang kita sedia maklum, ya. Tidak ada seorang Nabi yang akan bersandar pada satu pohon tersebut melainkan seorang Nabi. Itu satu. Awan yang mengikuti rombongan tersebut, bila rombongan tu datang tanpa Nabi SAW, awan tu tak ikut. Awan tu ada pada menaungi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat kitab yang lain, pendeta Buhaira kata, bila Abu Talib tanya, tahu mana? Abu Talib dah tahu dah sebelum tu. Sayyidina Abu Bakar sendiri sebelum keislaman dia. Begitu juga dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa tadi kita sebutkan? Kerana beliau ini dah tahu dah ciri-ciri Nabi SAW. Dan mencari siapakah, cuma belum ketemu jodoh. Belum bertemu. Setelah berapa tahun tadi? Setelah 20 tahun barulah dijodohkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah dia? Kerana bila Nabi SAW sekembalinya daripada peristiwa wahyu yang pertama, siapa yang menenangkan Nabi SAW? Siti Khadijah. Boleh faham tak? Sebab tu bila mana Nabi SAW merasa takut, ya, dalam peristiwa tersebut, yang tenangkannya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah kata, Allah tidak akan mensia-siakan engkau, wahai suamiku, ya. Engkau seorang yang baik dan amanah begini, dan beritahukan ciri-ciri keistimewaan diri baginda Nabi SAW. Allah tak akan sia-siakan kamu, disebutkan. Kemudian ditenangkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu antara lain, ya. Nak tahu kata antara lain berilmu ataupun tidaknya
Bahkan Masya Allah Siti Khadijah ini radhiyallahu anha pernah satu ketika baginda Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, tapi Siti Khadijah tak nampak lah. Siti Khadijah tak nampak. Siti Khadijah tak nampak. Lalu ketika itu Siti Khadijah duduk di atas ribaan baginda Nabi SAW, di belah kanan, kemudian di belah kiri. Tadi pada ketika duduk di ribaan Nabi belah kanan, belah kiri, ketika itu bagi Siti Khadijah menutup kepalanya. Jadi bila duduk belah kiri, dia membukakan hijabnya. Lalu masa itulah Siti Khadijah tanya kepada Nabi Muhammad, ada tak lagi? Tak ada dah. Jadi kerana lantaran dia nak tahu malaikat ke tidak, ya, nak tahu malaikat ke tidak. Jadi ketika dibuka tu, masa tu belum pensyariatan lagi, ya, dibukakan, maka tak ada dah Sayyidina Jibril alaihissalam. Itu Masya Allah tabarakallah tentang peranan Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya, sampailah ke akhir hayatnya, sehingga ke akhir hayat Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya, di seluruh hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika sebelumnya meninggalnya Siti Khadijah, dia berkata kepada Nabi SAW, ya, sekiranya telah aku ni dikuburkan dan sekiranya, ya, tubuhku hancur tinggal tulang belulang, dan sekiranya tulang belulang ini boleh digunakan di jalan dakwahmu ya Rasulullah, maka gunakanlah. Sudah pasti tubuh Siti Khadijah tidak akan hancur. Kekasih Allah mendapat salam khusus daripada Allah Ta'ala yang bernikah dengan Nabi SAW, kemuliaan yang tak ada tolok bandingnya. Cuma nak bagi tahu, kata diri Siti Khadijah itu, ya, sebelum meninggalnya pun perjuangan tu, dia nak apa yang boleh diberikan. Sebab tu manusia ni, semua kita manusia ni, kita ada peranan masing-masing. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, disebutkan Nabi sendiri bagi tahu, ya, kemuliaan yang ada padanya bukan kerana amalan yang ada, kerana beliau ni boleh dikatakan kehidupannya sibuk. Sebelum kewafatan Nabi SAW, beliau masih seorang peniaga, masih sibuk. Ketika mana Nabi SAW wafat, dia dilantik menjadi khalifah, lagi sibuk, kan? Tapi apa yang menyebabkan kemuliaan yang ada pada dirinya, kata Nabi SAW, apa yang ada kat dalam dia, iman dia. Benda tu yang mahal, benda tu dia membenarkan Nabi Muhammad SAW dikala orang tidak membenarkan diri bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab tu peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, kalau kita lihat, ulama bagi syarah, kenapa tak terus Mi'raj saja? Faham, kenapa tak naik ke langit saja? Kenapa ada peristiwa Isra' tu, perjalanan malam itu? Ulama bahas dalam beberapa kitab. Hikmah dia adalah, iaitu iman manusia ni tak sama. Iman manusia tak sama. Apa maksud dia? Kalau terus cerita ni, orang tak percaya. Jadi bila peristiwa daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sebab tu ulama bagi tahu lagi bahawa peristiwa tersebut secara roh dan juga jasad, bukan tidur, bukan mimpi, bukan khayal, memang secara roh dan juga jasad. Ada ulama khilaf, dua malam ke satu malam ke? Jumhur kata satu malam, peristiwa pada satu malam. Jadi ulama sebutkan iman manusia ni tak sama. Kalau cerita terus yang tadi, memang dia tak percaya. Lepas tu ulama kata, kenapa memang roh dan juga jasad? Kalau mimpi ataupun tidur, takkan orang kafir Quraisy menyanggah Nabi Muhammad SAW, betah Nabi SAW, bangkang Nabi SAW, takkan. Sebab tidur, mimpi, mustahil. Itu antara ulama bahas, kan, kerana apa. Kemudian kalau tidur ataupun mimpi bukan roh dengan jasad, orang kafir Quraisy takkan tanya berapa tiang dekat Masjidil Aqsa. Berapa tiang? Buat apa nak tanya berapa tiang? Kan? Jadi perjalanan itu roh dan juga jasad. Jadi disebutkan kenapa tadi iman orang tak sama. Jadi kita tengok ada dalam kitab Kifayatul Muhtaj, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj,
Bila mana Nabi beritahu tentang peristiwa tersebut, ada yang dah beriman pun tak percaya kepada Nabi. Kita kena ingat bila tak percaya kepada Nabi, menolak Nabi, maka dia jadi kufur. Di situ. Sedangkan bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, lebih daripada itu pun aku percaya. Kerana itulah Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. Baik. Peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sakit ni berganda daripada orang biasa. Nabi berganda daripada orang biasa. Sebelum Nabi SAW wafat, ada satu peristiwa yang mana ada cubaan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Cubaan membunuh ni daripada orang tahu Nabi itu Nabi lagi. Maksudnya daripada kecil. Ingat tak peristiwa yang tadi saya sebut, peristiwa pendeta Buhairah tu? Pendeta Buhairah pesan siap-siap ke Abu Talib, tolong bawa budak ini, tolong bawa Muhammad ini balik. Kerana orang Yahudi kalau dia tahu pasti dia nak bunuh. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dia memang ada sebut ada 3 orang ni dah cam Nabi SAW. 3 orang Yahudi dah cam Nabi. Ada nama, saya tak ingat nama, tapi ada 3 orang ni. Dia dah cam Nabi SAW, nak bunuh Nabi SAW. Tapi sempat dihalang oleh pendeta Buhairah. Apa kata pendeta Buhairah? Dia kata, engkau dah tahu dah dalam kitab-kitab kita, dia tidak akan dibunuh dan kau tak akan boleh membunuhnya dan dia akan berjaya. Semua tu dah sebut. Hijrah ke daripada dihalau daripada Mekah. Sebab tu Waraqah Ibnu Naufal, ketika mana Rasulullah SAW lepas menerima wahyu, Siti Khadijah bawa jumpa Waraqah Ibnu Naufal. Maka Waraqah Ibnu Naufal kata, yang jumpa dengan engkau itu adalah Jibril, kata dia. Kalaulah aku ni masih muda, kerana Waraqah Ibn Naufal yang pertama sudah terlalu tua, nombor 2 buta matanya, itu kedua. Kata Waraqah Ibn Naufal, kiranya aku masih muda, aku sendiri yang akan sama-sama bantu kau ketika kau dihalau oleh kaum kau. Nabi kata, aku dihalau oleh kaum aku? Tak tahu. Nabi tak tahu pada ketika itu, tetapi Waraqah Ibn Naufal sudah tak tahu. Kenapa? Dah ada dah. Sebab tu orang Yahudi dengan Nasara, dia dah kenal Nabi SAW ini lebih daripada anak mereka sendiri. Faham tak? Ciri-ciri itu dah ada. Lepas tu 3 orang ni nak bunuh tu, pendeta Buhairah kata, kau tak usahlah, kau takkan berjaya pun. Dah disebut sekian. Subhanallah. Tak jadi. Kembali kepada tadi cubaan membunuh Nabi SAW. Berapa tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, satu daging kesukaan Nabi SAW, ada satu bahagian daging yang menjadi kegemaran Nabi Muhammad SAW, telah diletakkan racun yang begitu kuat dalam daging tersebut. Kuat tak kuat, bila ada salah satu orang sahabat baru saja mencicipinya saja, meninggal dunia terus. Kuat tak kuat racun tersebut? Apa maksudnya racun yang begitu kuat? Bukan main-main punya. Memang nak bunuh terus Nabi. Apakan tidak? Kalau tuan-tuan mengaji, kalau saya tengok dalam kitab Simaratul Ya'niyah, disebutkan, orang Yahudi ni, dia ni bunuh Nabi, ratusan Nabi. Pernah dia bunuh 24 Nabi dalam masa 24 jam. Satu hari. Jahat tak jahat, nak bagi tahulah. Jadi itu benda biasa bagi dia. Jadi cubaan nak bunuh Nabi SAW itu diteruskan selagi Nabi hayat di kandung badan, itu dia usuk. Daging tersebut, ini antara mukjizat Nabi SAW. Sendiri yang beritahu bahawasanya aku telah diracun oleh si Fulanah binti Fulan, seorang wanita Yahudi. Dan baginda Nabi SAW sempat sedikit, tak telan, sempat sedikit kena sikit pada Nabi Muhammad SAW, tapi racunnya cukup berbisa. Nabi SAW sebutkan, bahawasanya sebelum kewafatan Nabi SAW itu, Nabi mengatakan, aku masih lagi merasa kesan sakit bisa daripada yang dicicipi sedikit tu masih lagi rasa, dan ianya begitu berat bagi Nabi SAW. Ini racun.
Ulama bagi tahu, bukankah Nabi ini dipelihara? Bukankah Nabi ini Allah Ta'ala jaga? Kenapa sampai sempat untuk diracuni? Lalu apa hikmah dia? Di sini kita kena rujuk kepada alim ulama. Kalau kita buat pahaman kita sendiri, macam-macam kita fikirkan. Ulama memberitahu bahawasanya hikmah di sebalik kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala nak menyempurnakan kehidupan Nabi SAW dengan Allah memberikan kematian ataupun kewafatan Nabi SAW tu mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan Nabi nak diracuni. Lemah badan baginda Nabi SAW, terpaksa dipapah sebelum kewafatan itu untuk bersemayang berjamaah. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar nak give way, Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar teruskan untuk mengimamkan solat. Apa hikmah dia? Isyarat yang nak gantikan nanti Nabi Muhammad SAW siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari sudut kekhalifahan. Jadi Allah Ta'ala nak menyempurnakan kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan mendapat pahala mati syahid, mati wafat dalam keadaan tadi menegakkan agama Allah Ta'ala, diracun oleh orang Yahudi tadi. Itu antara lain yang disebutkan kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, kewafatan Nabi penuh dengan ujian dan cabaran namun indah. Dan yang paling penting sekali, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ni, ya, kita nak ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walau macam mana sekalipun. Kita ingat, ya, kita dengar kisah yang mula-mula tadi kita sebutkan, orang pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, lantaran kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kemuliaan seumpama. Justru kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW janganlah seumpama kacang lupakan kulit, ataupun ya dia tidak mengenang jasa sama sekali. Bila tiba ataupun muncul ataupun tibanya hari kelahiran, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dia buat tak reti, dia buat tak tahu, dia tak rasa ada kelebihan. Sedangkan ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah telah berikan garis panduan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang menyambut Maulid Nabi. Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, ayat yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritalah ataupun beritahulah kelebihan, kul, katakanlah ya Muhammad SAW, tentang apa? Nikmat-nikmat, kelebihan-kelebihan dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan dengan rahmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan itu, ya, hendaklah kamu bergembira, dan ianya lebih baik daripada apa yang cuba mereka nak kumpulkan. Jadi itu antara lain ulama menyebutkan sebagai dalil, kerana ayat bifadlillah bermaksud nikmat yang Allah kurniakan berupa ilmu. Ilmu yang kita dapat semua ni kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, birahmatih, iaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut apa maksud rahmat tersebut? Berdasarkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud rahmat itu adalah dengan bi Muhammadin, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masakan tidak, ayat yang lain menyebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi Muhammad SAW itu melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Itu menjadi satu jawapan yang tuntas ayat-ayat Al-Quran tentang keharusan bahkan sunnah menyambut Maulid Nabi SAW. Dan berkenaan dengan hari Isnin, ditanya oleh Abu Qatadah Al-Ansari, kenapa ya Rasulullah hari Isnin ni dikau berpuasa?
Lalu Nabi SAW menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Pada hari ini, hari Isnin, aku dilahirkan. Dan pada hari ini, hari Isnin, aku pertama kali mendapat wahyu daripada Allah. Apa maknanya di sini? Nabi mengiktiraf, Nabi mengakui, Nabi bersyukur pada hari kelahiran baginda Nabi dengan berpuasa. Apa isyarat daripada itu? Sebab tu kita kena ambil isyarat dan hikmah dia, bukan pandang satu hala sahaja. Iaitu isyarat dan hikmah dia, Nabi tidak pernah melarang sama sekali untuk diraikan hari kelahiran baginda Nabi SAW selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Kita berharap dan berdoa, kita ni semua berkat cinta kepada Nabi SAW dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, syafaat Nabi ni ada banyak. Sebelum kita akhiri kuliah kita, ya, ada ulama kata 10, ada kata 20 dalam kitab-kitab. Kita ambil lah separuh dulu. Antara syafaat Nabi SAW yang paling besar, ya, adalah apabila untuk mempercepatkan hisab. Sebab dah lama daripada satu nabi ke satu nabi. Ni tuan-tuan kena tengok dalam kitab nanti, apa nama kitab tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tijan Ad-Darari. Tuan-tuan rujuk kitab Tijan Ad-Darari, dia sebut detail. Ketika dah berkecamuk padang mahsyar, lama tunggu, maka Allah beri ilham kepada sebahagian daripada yang ada untuk cari Nabi-Nabi. Ringkasnya, nak cari Nabi Adam 1000 tahun lama masanya. Nabi Adam tak boleh bagi syafaat, ceritanya panjang. Sampai ke Nabi Nuh 1000 tahun lagi. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun lagi. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000 tahun lagi. Nak cari pula Nabi Isa AS lagi 1000 tahun lagi. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, ana laha ummati. Akulah yang nak bagi syafaat, akulah yang nak bagi syafaat umatku. Tuan-tuan, dalam kitab Tijan Ad-Darari, tuan-tuan perasan tak, agak-agak kita semua ramai-ramai ke jumpa Nabi? Agak-agak lah ramai-ramai bondong-bondong jumpa Nabi. Bukan tuan-tuan, bukan. Allah berikan kepada sebahagian yang akan mewakili kita, mewakili kita. Macam sekarang lah, ada wakil kita, pemimpin kita, wakil kita. Masa dekat mahsyar pun sama. Dalam kitab Tijan Ad-Darari disebut yang akan wakil kita pemimpin-pemimpin di kalangan mereka. Jangan kata kait ni dunia akhirat tak ada kena-mengena. Itu antara lain. Dan pendapat yang lebih dikuatkan adalah ulama yang mengamalkan ilmunya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, jangan kita kata hubungan kita dengan ulama tak ada, ya. Sampai ke mahsyar sana, mereka wakil kita, pergi jumpa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, nak minta syafaat. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tu syafaat Nabi, nak cepatkan. Yang kedua, syafaat daripada Nabi adalah nak masuk syurga tanpa hisab. Disebutkan dalam tafsir surah Yasin saya baca, dia ni memang tak ada tunggu, masuk terus. La ilaha illallah. Yang ketiga, itu dalam riwayat Imam Bukhari, Yang ketiga daripada Imam Abu Daud, ringkasannya, syafaat daripada manusia yang dah ada masuk ke dalam neraka. Maksud yang dah ada tu ada senarai. Nabi akan diberikan daftar, ini nama dalam senarai. Berkat syafaat Nabi, nama tu dipadamkan daripada senarai ahli neraka. Yang keempat, orang yang dah masuk dah ke dalam neraka. Ini riwayat Imam Bukhari, dikeluarkan. Berkat apa? Ada iman walaupun satu zarrah. Dalam tafsir surah Yasin saya baca, orang beriman ini walau masuk neraka, walau semua tubuh dia dibakar, namun api neraka tidak akan bakar pada wajahnya. Kerana malaikat Zabaniyah berkata, jangan bakar kepada wajah, sebab wajah itulah yang disujud kepada Allah masa dekat dunia. Allah mulia, orang Islam, orang beriman ni jangan main, mulia. Kemudian jangan bakar hatinya, kerana disitulah tempat iman ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Dua bahagian ni tidak akan dibakar untuk orang Islam ketika mana di dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi kumpulan ini akan diselamatkan, disyafaatkan oleh Rasulullah SAW, sebagai orang yang keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Yang kelima,
darjat ataupun syafaat, iaitu meningkatkan darjat Nabi, meningkatkan darjat orang yang dah masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang masuk syurga, jangan ingat dia tak ada kait dengan Nabi. Boleh tak faham maksud saya ni? Tak ada aku masuk syurga kerana diri aku. Jangan. Kerana orang yang masuk syurga ditingkatkan darjatnya di dalam syurga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam disebutkan siapa yang mati di perkuburan Baqi' Madinatul Munawwarah. Kita doalah moga-moga kita tergolong dalam golongan tersebut, ya. Yang ketujuh, syafaat orang yang menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah pilih kita untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah maupun haji. Yang ke-8, syafaat untuk membuka pintu syurga. Dan yang ke-9, syafaat bagi orang yang menyahut seruan azan. Ingat ni tuan-tuan, bila azan tu kita senyap sekejap, dengar, jawab. Ini syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, juga syafaat yang diberikan kepada orang kafir yang pernah beri apa-apa khidmat ataupun apa-apa bentuk khidmat kepada Nabi untuk diringankan azab. Bukan keluar dari syurga, tak, diringankan saja. Itu antara lain, ya. Kita pun pernah kita tengok dalam riwayat bagaimana, ya, Abu Lahab. Sebab tu saya nak kita nak perbetulkan sedikit. Sebab ada kalanya kalau tuan-tuan perasan, ya, ceramah dulu-dululah, mungkin 5 tahun 10 tahun lepas, dia kata jangan jadi macam Abu Lahab, sambut je maulid Nabi tapi tak ikut Nabi. Tak kena kata-kata engkau tu. Faham tak? Macam pernah saya dengar ceramah juga, dia kata Abu Lahab tak guna minum air zam-zam banyak-banyak ni, Abu Jahal minum. Tak kena ni yang cakap ni ustaz-ustaz juga. Tak kena cakap tu. Kenapa kita kata tak kena? Yang pertama, kita sentuhlah air zam-zam dulu. Air zam-zam ni bergantung kepada apa yang diniatkan. Kan Nabi dah sebut. Tu satu. Lagi satu, bila kita teliti lebih jauh, kita mengaji dalam bab sifat 20, dalam bab iradah, Abu Jahal ni memang, ya, Allah Ta'ala dah tentu dia sebagai ahli yang celaka, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana dia tak beriman, dia tak percaya tau. Dalam riwayat disebut dalam kitab, Abu Jahal bila ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, dia kata aku percaya dia Nabi. Aku percaya dia Nabi. Dia ni tak pernah dikenali sebagai orang yang menipu. Benar kata-katanya. Cuma apa Abu Jahal kata? Takkanlah semua Bani Hashim nak bolot, dia kata. Bagi minum air zam-zam, bagi ini, sambut tetamu, jaga Kaabah, jaga ni, semuanya Bani Hashim. Habis kita, takkan Nabi pun dia nak. Nampak tak? Apa maknanya di situ? Dia dah ada perasaan hasad, dengki, khianat semua belaka tu dah memang dah berjaman dah. Dia tak boleh terima, padahal memang benar Nabi. Apa mukjizat yang tak ada pada Nabi yang Abu Jahal tak nampak? Terbelah bulan, ya. Dalam peristiwa dia nak bunuh Nabi, dalam tafsir surah Yasin, nak bunuh Nabi dengan batu besar, ya. Dia nampak dihalang, terhalang. Semuanya itu nampak, tetapi apa dia? Sudah diterbalikkan hati. Nak tahu jahat tak jahat, sebelum dia mati dia apa? Dia nak tegakkan leher, dia kata. Sebelum kau tebal leher aku, biar aku macam ni. Kenapa dia nak tegakkan leher dia? Nak bagi tahu kata, begitulah dendam kesumat pada Nabi. Dia nak mati pun dalam keadaan betul-betul dia nak bermusuh dengan Nabi SAW. Betul-betul teruk. Jadi jangan kait dengan air zam-zam. Faham tak? Boleh faham, tak ada kena-mengena. Sama dengan tadi apa tadi tu? Abu Lahab. Abu Lahab kan? Abu Lahab, walaupun dia Abu Lahab dah memang confirm dah dilaknat oleh Allah Ta'ala, disebut dalam Tabat Siadah, surah Al-Masad. Tetapi kada ketika dia bergembira, tanda dia bergembira tu apa dia? Ada dua kan? Bebaskan hamba kesayangan dia, Thuwaibah, dan apa tu? Sembelih 100 ekor unta. Unta mahal ke murah, tuan-tuan? Kita nak sembelih kambing pun boleh tahan juga. Kalau nak buat kenduri kambing satu seekor dah berapa? Dengan masak sekali lebih daripada 1000 lah. Ini unta. Gembira ni disembelih. Banyak yang dikeluarkan. Kerana itu dia diringankan siksaannya pada setiap hari Isnin. Subhanallah. Walaupun dah dilaknat, confirm dilaknat. Ulama kata berkat kegembiraan. Justru dia dengan berkat kegembiraan dia, walaupun akhirnya dia menentang, tapi dia dapat tak syafaat?
Maksudnya tu tadilah, dia dapat keringanan daripada seksaan dia pada setiap hari Isnin. Apatah lagi tuan-tuan, ni kita semua mudah-mudahan, apatah lagi kita sejak daripada kecil lagi kita sambut maulid Nabi, kita seronok, kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan lebih daripada itu selamat kita daripada api neraka berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh faham ya? Ini penting, jangan kait jangan kata Abu Lahab ni tu, tak ada kena-mena. Apa hikmah lagi? Suwaibah tu kan hamba, betul tak? Suwaibah ni adalah yang pertama menyusukan ibunya Siti Aminah. Kemudian yang menyusukannya sebelum Halimatus Sa'diyah siapa? Suwaibah. Apa hikmahnya Tuan Haji? Iaitu Allah nak muliakan Rasulullah SAW. Suwaibah ni bukan hamba lagi ketika mana menyusukan Nabi SAW. Suwaibah ni sudah pun merdeka. Banyak tak hikmah? Banyak kalau kita kaji, kita dengar ulasan para alim ulama, ya, syarahan para alim ulama dalam kitab-kitab, terlalu banyak. Jadi kita berharap dan berdoa kita mati semua dalam keadaan husnul khatimah bil khair walufin wal afiyah, dengan berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf segala salah dan silap tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah pun berakhir, jadi semangat yang membara tu, cinta kita pada Nabi tak pernah terpadam. Sampai bila? Sampai syurga lah tuan-tuan. Sampai bila-bila, tak ada hentinya, insya-Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratil arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamal wa fi ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhal 'arifin wa hdina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.